Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 29 Februari bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Harga bawang naik melambung sekali ganda cecah RM10 sekilogram. Juga SPRM sahkan pegawai tidak menghubungi ahli parlimen Tasik Gelugur. Kenaikan harga bawang India sejak lebih sebulan bukan sahaja menimbulkan keresahan dan rungutan pengguna. Kesan itu turut dirasai peniaga. Tinjauan berita Al-Hijrah di Pasar Borong Gong Pauh, Kuala Terengganu mendapati harga bawang besar India yang sebelum ini dijual dengan harga RM5 sekilogram meningkat kepada RM8 sekilogram dan harga bawang merah pula naik sekali ganda dengan mencecah RM10 sekilogram. Seorang peniaga, Hamdan Makcik, berkata kenaikan harga bawang yang dicatatkan pada bulan ini antara tertinggi pernah dijualnya sepanjang 20 tahun mengusahakan jualan itu. Hamdan tidak menolak kemungkinan kemuncak kenaikan itu pada bulan Ramadan nanti berikutan permintaan dan penggunaan yang tinggi sepanjang bulan berkenaan. Minggu ni paling tinggi sekali. Mana kita beli harga bawang RM6 kilo dengan harga RM40. Minggu lepas RM35 saja. Setiap minggu naik. Dalam seguni tu RM5 ataupun RM4 seguni. Tapi dari segi permintaan pelanggan mana? Permintaan pelanggan sebabnya musim cuti ramai kenduri memang permintaan pelanggan memang tinggi. Mana kita beli bawang tu sepelek tu mana sehari pun habis. Mana dalam RM150 ni mana kita jual tu lebih kurang 2 hari terpaksa beli pula. Rohaya Yusof pula berkata kenaikan harga bawang India itu juga menyebabkan dia menghentikan pengambilan sejak 2 bulan lalu dan memilih untuk menjual bawang dari Myanmar, Thailand dan Pakistan. Katanya harga bawang lebih murah sekaligus dapat mengurangkan beban yang terpaksa ditanggung pelanggannya. Kalau bawang naik, kita ada alternatif lain. Kita ambil bawang Burma, bawang Siang. Sebab pengguna memang tak mau pakai bawang Holland semua tu. Dia orang memang tak mau pakai. Macam harga bawang tu lagi murah ke sana berapa? Lebih murah dan lebih berkualiti. Kalau bawang India tu macam ekspor jauh kan, ada tumbuh macam buruk. Jadi dia orang lebih pilih bawang lebih mahal lagi. Sementara itu bagi pengguna, meskipun harga bawang melambung tinggi, mereka terpaksa membelinya berikutan ia satu rencah dalam masakan. Dia terlebat lah. Kalau macam kita peniaga ni maknanya keuntungan tu kurang lah. Disebabkan kalau biasa bawang tu RM10 katakan, RM10 kalau naik RM20 katakan. Maknanya kurang RM10 tu keuntungan kita. Kan kita nak ambil dengan customer mahal pula. Makanan tu siang pula ke customer. Pelanggan tu kat customer kita kurang. Memang terbebal lah. Contohnya kalau bawang besar ni, sebelum ni kita beli dalam RM5 sekilo, sekarang ni naik sekali ganda. Dah jadi RM10 sekilo. So memang terbebal. Jadi apa alternatif itu? Alternatif, memang tak ada alternatif sebab kita terpaksa juga beli bawang tu. Sebab walaupun harga mahal pun terpaksa beli. Cuma mungkin dari segi kuantiti lah. Kalau sebelum ni kita beli sekilo, mungkin kita beli kurangkan kepada setengah kilo lah. Sebelum ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata bekalan bawang dalam negara masih mencukupi meskipun India melarang mengeksport bekalan itu sehingga Mac depan. Muhammad dilaporkan berkata pada masa sama kerajaan turut mendapatkan bekalan bawang dari China, Thailand dan Pakistan. Sempit, kotor dan tidak selesa untuk dihuni. Demikian keadaan 4 lokasi penginapan pekerja yang diperiksa Jabatan Tenaga Kerja JTK Kedah di 2 lokasi di Kulim dan Bukit Selambau dalam Ops Bersepadu Mega Gegar. Tidak membiarkan majikan terlepas, JTK mengambil langkah membuka 22 kertas siasatan terhadap 4 syarikat ini kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446. Pengarah JTK Kedah, Arzanil Bahadun berkata tindakan itu diambil berikutan majikan gagal menyediakan penginapan kondusif kepada pekerja selain tidak memiliki perakuan penginapan pekerja daripada jabatan berkenaan. Katil ada, almari tak komplit dengan tilap. Almari dan dari segi kebersihan juga kita tengok agak teruk lah dan tak ada dibuat maintenance ataupun penyelenggaraan yang
yang berkala lah. Dan kita tengok persekitaran pun kurang selesa lah. Jadi kalau kita masuk dalam bilik memang agak panas dan sebagainya lah, agak sesak lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas ops bersepadu mega gegar di kawasan perindustrian Bukit Selambau. Menurut Arzanil, dalam serbuan 2 hari bermula semalam, pihaknya telah membuat pemeriksaan membabitkan 6 premis, iaitu 3 di Kulim dan 3 di Bukit Selambau. 4 daripadanya didapati gagal mematuhi peraturan ditetapkan. Katanya, kesemua 6 premis penginapan yang diperiksa membabitkan seramai hampir 303 pekerja tempatan dan lebih 871 pekerja warga asing. Arzanil berkata penguatkuasaan bersepadu ini adalah antara mekanisme yang dilakukan JTK Kedah dalam memastikan kebajikan para pekerja terjamin. Katanya operasi membabitkan 22 pegawai dan kaki tangan JTK Kedah, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Jabatan Immigration Malaysia JIM dan pihak berkuasa tempatan PBT. Kebanyakan pekerja yang tinggal di premis-premis ini terdiri daripada warga asing dari Myanmar, Nepal dan Bangladesh. Seorang lelaki dipenjara sehari dan didenda RM12,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Bukit Mertajam kerana menyirit seekor anjing betina dengan rantai November tahun lepas. Tertuduh Tan Chi Kiong, 45 tahun, turut diperintah penjara 6 bulan sekiranya denda itu gagal dibayar. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan kesakitan tidak wajar, iaitu menyeret seekor anjing betina jenis mongrel berwarna coklat di permukaan lantai jalan menggunakan seutas rantai sepanjang 182 cm dengan menggunakan motosikal. Perbuatan itu didakwa dilakukan 12.6 tengah malam di Taman Sukun Indah, Bukit Mertajam pada 21 November tahun lepas. Tertuduh didakwa mengikut subsection 44-1-D Akta Binatang Pindaan 2013 Akta A1452 dan boleh dihukum di bawah subsection 44-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh kini tidak bekerja dan perlu menanggung isteri kurang upaya OKU serta anak berusia 8 tahun. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM tidak perlu merujuk kepada Perdana Menteri jika ada laporan atau dakwaan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan kabinetnya. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan agensi tersebut boleh meneruskan siasatan dan melakukan pendakwaan kepada mana-mana kepimpinan yang ada ketika ini. Kalau ada, saya katakan, jangan tanya saya. Persila ambil tindakan dan orang-orang yang berkenaan wajib digugurkan. Baru boleh negara ini selamat. Beliau berucap pada sidang kemuncak anti rasuah kebangsaan NACS 2024 siang tadi. NACS dianjurkan Kementerian Sumber Manusia dan Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia HRD Corp dengan kerjasama SPRM. Maklum Datuk Seri Anwar sudah lebih setahun kerajaan perpaduan di bawah pimpinan beliau mentadbir negara, namun tiada yang dikenakan dakwaan berkaitan rasuah mahupun salah guna kuasa. Setakat ini katanya walaupun kerajaan diserang dan pelbagai pertanyaan dikemukakan di dalam serta luar Parlimen, tiada bukti pembabitan menteri dan timbalan menteri berkaitan rasuah dan salah guna kuasa. Baik, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan tidak ada mana-mana pegawainya yang menghubungi ahli parlimentasi Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung pendedahan ajakan menyokong Perdana Menteri. Namun Tan Sri Azam tidak menafikan kemungkinan ada individu yang mendakwa anggota SPRM dan bertindak menghubungi Datuk Wan Saiful. And I already checked with my officers, thorough check. There's no such officer from MACC. Called him yesterday. Could be somebody else, I do not know. Tapi as for now, it's better Wan Saiful Wan Jan datang ke SPRM untuk membuat laporan. Itu sepatutnya kerana di bawah Undang-Undang Seksyen 25 adalah menjadi tanggungjawab in general semua orang apabila ditawarkan rasuah untuk membuat laporan kepada SPRM ataupun mana-mana balai polis terdekat. Okey?
Beliau ditemui selepas menghadiri sidang kemuncak anti rasuah kebangsaan NAC Summit 2024 di Ibu Negara pagi tadi. Tambah beliau, dakwaan itu dinyatakan di Parlimen dan adalah menjadi tanggungjawab beliau sebagai penggumbal undang-undang di negara ini untuk tampil ke hadapan bagi membolehkan siasatan dilakukan. Ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional itu mendakwa selepas berkali-kali dihubungi individu yang mengugutnya itu, beliau akur untuk mengadakan pertemuan bermula pada 17 Januari lalu di sebuah hotel di Bukit Bintang, Ibu Negara. Keretapi Tanah Melayu Berhad atau KTMB akan membaik pulih 18 set train bagi menambah perkhidmatan sempena Aidilfitri tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siofuk berkata penambahan set tersebut akan membabitkan perkhidmatan train elektrik ETS dan komuter. Memang setiap musim perayaan KTMB akan diminta untuk menambah trip. Tahun Baru Cina baru-baru ini juga pertambahan trip. Dan untuk bulan Ramadan akan datang dan juga sambutan Hari Fitri nanti, train juga akan ditambah, trip akan ditambah. Mengakui kekangan jumlah train KTMB ketika ini dan permintaan yang banyak pada musim perayaan, jelas Anthony, KTMB akan membaik pulih secara menyeluruh train-train lama yang masih boleh digunakan untuk digunakan ketika musim perayaan. Tambahnya sempena Ramadan minggu depan dan sambutan Aidilfitri pada April, KTM juga akan menambah kekerapan perjalanan train komuter. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Convocation Akademik KTM Maira ke-6 membabitkan 224 graduan di Batu Gajah. Dan dalam majlis sama, Loke berkata pelabur baharu yang bakal menjadi talian hayat untuk syarikat penerbangan My Airline menyambung semula operasi bertindak menarik diri. Penarikan diri pelabur terbabit dinyatakan melalui satu surat yang diterima pihaknya semalam. Saya jumpa mereka, saya bagi tahu apa yang perlu mereka patuhi, iaitu yang pertamanya kena selesaikan isu pembayaran gaji kepada pekerja-pekerja, itu sebab obligasi syarikat. Yang keduanya refund kepada penumpang-penumpang yang tak dapat mengambil penerbangan disebabkan pemberhentian operasi mereka. Dan saya juga berkongsi pandangan dengan mereka, cabaran-cabaran dan juga potensi yang ada dalam industri penerbangan negara. Jadi syarikat tersebut pada ketika itu mereka sudah ada menandatangani perjanjian untuk melabur dalam syarikat My Airline itu, tetapi tertakluk kepada beberapa syarat dalam agreement tersebut. Ditanya sama ada My Airline perlu mencari pelabur lain bagi memastikan syarikat penerbangan tambang rendah LCC itu boleh beroperasi semula, Loke menjawab ia terpulang kepada My Airline kerana ia adalah kepunyaan pihak swasta. Namun katanya mereka mempunyai tanggungjawab atau kewajipan utama mematuhi dua syarat diberikan, iaitu pembayaran balik kepada penumpang terjejas dan juga gaji pekerja. Jelas beliau, pekerja My Airline masih menagih hutang dengan syarikat itu memandangkan semakan dengan Jabatan Tenaga Kerja JTK mendapati mereka masih belum ditamatkan kontrak. Justru obligasi syarikat terhadap pekerja masih berkekalan. Masjid perlu luaskan peranan kerohanian, tidak terhad tempat ibadah sahaja. Alhamdulillah, bertemu kembali. Institusi agama khususnya masjid perlu memperluaskan peranan dan bukan terhad sebagai tempat ibadat sahaja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, masjid seharusnya memainkan fungsi yang lebih meluas untuk kegunaan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jelasnya, masjid perlu menjadi pusat setempat atau one-stop center dan sekaligus menjadi lokasi penyelesaian masalah yang dihadapi umat Islam khususnya. Saya nak jadikan masjid-masjid, okey, ni dalam konteks ni di negeri Selangor. Kalau di wilayah persekutuan, harapan saya kepada masjid agar masjid ini bukan saja memainkan peranan sebagai tempat untuk solat, membuat ibadat saja, tapi dia menjadi pusat, semua pusat. Pusat pendidikan, pusat kebajikan, dan dalam konteks ini sebagai pusat untuk membantu rakan-rakan klien ADK ini yang memerlukan bantuan dan juga sokongan.
Tambahnya, masjid merupakan tempat selamat, kerohanian serta amat bersesuaian dalam membantu golongan yang memerlukan terapi jiwa dan keagamaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program terapi psikospiritual Islam klien agensi anti dadah kebangsaan AADK 2024 di Masjid Al-Um Bangi pagi tadi. Program tersebut merupakan anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, AADK dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Seramai 270 klien yang sedang menjalani tempoh pengawasan daripada AADK mengikuti program berkenaan. Program terapi ini dilakukan setiap bulan di masjid yang berbeza di seluruh Selangor. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menganjurkan seminar pengukuhan nilai dari perspektif maqasid syariah ke arah kemampanan tadbir urus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, pelaksanaan maqasid syariah merupakan sebahagian usaha memenuhi keperluan dan hala tuju aspek pentadbiran kerajaan. Kalau tidak ada adab, nilai, kan kita benalah negara macam mana pun ekonomi dia, kewangan dia, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Kalau hilang nilai-nilai peradaban dan akhlak ini, maka negara itu akan rusak. Jadi atas dasar tersebutlah JAKIM mengambil inisiatif untuk mengadakan seminar penghayatan nilai ini berasaskan kepada maqasid syariah. Terdahulu beliau hadir merasmikan seminar berkenaan di Ibu Negara siang tadi. Seminar itu merupakan program yang dirancang dalam melaksanakan inisiatif pembangunan nilai madani. Ia bertujuan antaranya meningkatkan penghayatan nilai dalam penggubalan dasar dan polisi berasaskan maqasid syariah. Dalam program sama, Datuk Dr. Muhammad Naim turut melancarkan e-book modul minda maqasid yang dibangunkan JAKIM. Seminar dianjurkan dengan kerjasama International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTEC IIUM dan Maqasid Institute Malaysia. Bagi mengendalikan cabaran sensasi media, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama TV Al-Hijrah mengadakan bengkel penulisan media berkesan dan cabaran mengendalikan sensasi media. Ia bertujuan mengukuhkan fungsi unit komunikasi korporat mendepani cabaran media di setiap agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Wartawan dan penyampai berita berpengalaman Charles Mohan yang menjadi panel program berkata, bengkel sebegini dapat memupuk keterbukaan dalam mengendalikan situasi berdepan media apabila sesuatu isu dibangkitkan. Dalam konteks ini kita dapat lihat, kita dapat mengasah bakat mereka dan juga kita dapat memberikan satu bentuk ketepatan berita, cara yang terbaik untuk menyampaikan mesej kepada rakyat secara keseluruhannya. Dan kita juga dapat lihat ia akan meletakkan agensi-agensi Islam ini sebagai satu agensi, bukan saja setakat satu agensi di Malaysia saja, tapi keterbukaan ini akan meletakkan mereka sebagai satu agensi supaya mampu melakar kedudukan di peringkat antarabangsa dan bersiap sedia untuk pendigitalan yang sangat aktif berlaku bukan saja di Malaysia tapi di seluruh negara. Sementara itu, peserta yang terdiri daripada unit komunikasi korporat di bawah agensi agama turut mengakui kepentingan mendepani krisis dan mengendalikan sensasi media. Saya rasa objektifnya tercapai kerana banyak isu-isu berkenaan dengan media yang perlu setiap agensi memahami dan juga menambah kemahiran supaya media sosial jabatan dan agensi mendapat like, share dan sebagainya. Jadi saya rasa kursus hari ini memberi banyak input berkenaan dengan apa yang perlu kita tambah dan apa yang perlu kita lakukan dengan cara yang betul. Daripada pandangan kami sebagai anggota UKK lah, kursus atau bengkel ni memang sangat membantulah. Kalau dahulu kita terjas kalau berdepan dengan sesuatu isu atau krisis tu, terjas orang kata berdepan tu tanpa strategi lah. Jadi dengan adanya pencerahan, tips dan panduan daripada yang disediakan dalam bengkel ni, memang sangat membantulah akan datang. Bengkel turut membincangkan cabaran memahami sensitiviti umum dan trend semasa platform media. Platform bersama pengamal media ini juga turut mengetengahkan teknik penulisan berkesan di media masa termasuk platform digital dan media sosial. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Naman Ziharis.
Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam yang telah berbakti kepada jemaah dan ahli qaryah lebih 20 tahun lepas memerlukan kerja-kerja baik pulih dan naik taraf selepas ia mengalami banyak kerosakan. Ia dianggarkan menelan kos sekitar 10 juta ringgit dan bergantung kepada dana awam untuk merealisasikannya. Namun kutipan yang dimulakan sejak tahun lepas belum mencapai sasaran 50% daripada anggaran kos sebenar. Jurucakap Surau Al-Islah Imam Muda Hassan ketika ditemui Berita Al-Hijrah memaklumkan dana 1.2 juta ringgit berjaya dikumpul setakat ini, namun jumlah itu tidak dapat menampung kos permulaan projek naik taraf. Untuk makluman semua, surau ini telah mendapat kutipan sebanyak 1.2 juta, tetapi masih sangat sedikit ya, sebab kita memerlukan at least paling-paling tidak pun 50% untuk maksudnya kita perlukan 5 juta lah untuk nak memulakan projek menaik taraf Surau Al-Islah ni. Surau ini mengalami banyak kerosakan terutama di bahagian bumbung di mana ia mengalami kebocoran tiap kali hujan. Ia sekaligus menjejaskan pendawaian elektrik selain kerosakan kepada peralatan elektrik seperti kipas dan lampu. Justru sumbangan serta infak orang ramai diperlukan bagi memberi keselesaan kepada jemaah untuk beribadah serta menjalankan aktiviti pengimarahan surau. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, bila kita menyumbang ni pastilah banyak pahala yang akan kita perolehi, dan Nabi pun sebut bulan Ramadan adalah bulan yang paling baik untuk kita bersedekah kerana pahalanya berlipat kali ganda. Oleh sebab sumbangan untuk projek naik taraf Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam boleh disalurkan ke akaun bank seperti tertera atau layari laman web www.suraualislahseksyen7.com. Rakyat Palestin terbunuh ketika sedang menunggu makanan. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita ke perkembangan di Gaza. Puluhan rakyat Palestin terbunuh diserang Zionis ketika sedang menunggu mendapatkan makanan di Jalan Salah ad-Din di Bandar Gaza. Selain dibom, pelarian juga ditembak mati tentera Israel. Zionis berterusan bertindak kejam dan terbaru mengebom truk yang membawa bekalan makanan kepada rakyat Gaza. Ratusan pelarian berkumpul di kawasan kenderaan berkenaan untuk membawa balik makanan untuk disuap kepada keluarga mereka. Namun, tidak sempat berbuat demikian selepas dibunuh Zionis. Saksi serangan yang turut kehilangan anggota keluarga berkata, jangan menghantar makanan sekiranya tindakan itu membuatkan mereka terkorban. Ada di antara mereka menunggu seawal jam 4.30 pagi semalam dan apabila truk tiba, pelarian terus meluru ke kenderaan itu bagi mendapatkan makanan. Dan ketika itulah, Zionis melancarkan serangan dengan kereta kebal dan pesawat perang mereka. Bagi pelarian, serangan berkenaan membuatkan mereka takut untuk mengambil bantuan kerana menganggap setiap konvoi yang tiba bermakna akan berlaku pembunuhan besar-besaran. Sementara itu, bantuan kepada rakyat Gaza menerusi airdrop diteruskan dan terbaru melalui tentera Mesir. Kira-kira 50 tan bantuan kemanusiaan digugurkan di 17 lokasi di semenanjung Gaza. Menerusi video yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Mesir menunjukkan kira-kira 160 bungkusan bantuan dimasukkan ke pesawat tentera itu sebelum berlepas dari pangkalan tentera udara di Kahirah. Pesawat itu membawa muatan bekalan makanan dan perubatan dan kemudian menggugurkan bungkusan itu di semenanjung Gaza. Selepas hampir 5 bulan perang, hampir 30,000 rakyat Palestin telah terbunuh manakala lebih 70,000 lagi cedera. Manakala 2/3 daripada 2.3 juta rakyat Gaza hilang tempat tinggal dan kebanyakan mereka kini hidup dalam kebuluran. Sementara itu, selepas 146 hari perang, Israel dengan yakin dan percaya bahawa mereka akan menang menentang Hamas. Menteri Pertahanannya Yoav Gallant dengan tidak malu berkata, Zionis akan mempertahan tanah haram mereka. אני פונה אל חבריי לממשלה ולקואליציה, אל כל חברי הכנסת ואל הציבור כולו,
ואומר, מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי. התורה שמרה על עם ישראל לאורך 2000 שנות גלות. אנו מוקירים ומעריכים את אלו המקדישים את חייהם ללימוד התורה. עם זאת, ללא קיום פיזי, אין קיום רוחני. Galan dalam sidang medianya di Tel Aviv berkata Israel akan memperluas operasi ketenteraannya bagi memastikan kemenangan itu. Dia juga berharap mendapat sokongan rakyat termasuk kumpulan Ortodok Yahudi dalam mempertahan tanah haram itu. Amerika Syarikat menggesa sekutunya Israel untuk membenarkan umat Islam beribadah secara aman di Masjidil Aqsa sepanjang Ramadan. Menurut jurucakap Jabatan Negara AS Matthew Miller, tindakan itu bukan sahaja memberi kebebasan beragama tetapi juga hak umat berkenaan. We have urged them that worshippers should have access to Al-Aqsa during Ramadan. And the point that we have made clear to them is, as is true for a number of areas that we discussed with them, that's not just the right thing to do. It's not just a matter of granting people religious freedom that they deserve and to which they have a right, but it's also a matter that directly is important to Israel's security. It is not in Israel's security interest to inflame tensions in the West Bank or in the broader region, and so we'll continue to make that clear. Minggu lalu, Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir memberi amaran bahawa umat Islam Palestin adalah dilarang untuk memasuki pekarangan Masjidil Aqsa untuk menunaikan solat. Susulan itu, Amerika Syarikat meminta rakan baiknya itu untuk menarik balik larangan tersebut. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakakan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka.